Lillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hujna idza syi'ta sahla. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan EJK, pentadbiran masjid, dan seterusnya kepada tuan-tuan hadirat-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala beri kesihatan kepada kita di pagi ini. Sama-sama kita menerusi kuliah subuh kita di pagi ini. Kita melihat ilmu usul din, bagaimana ada perbincangan dalam kitab Aqidatul Najin. Jadi insya-Allah kita tengok kepada muka surat ke-6. Kita tengok kedua baris atas sekali kedua jahil murakkab. Jahil murakkab mana tersusun. Murakkab ni mana tersusun. Jahil murakkab, jahil tersusun. Bagaimana jahil tersusun? Namanya iaitu mendapat atas bersalahan sifatnya pada wakil. Dan dinamakan dia dengan demikian itu kerana bersusunnya daripada dua jahil. Pertama, jahil empunyanya dengan barang yang pada wakil. Kedua, jahilnya dengan bahawasanya dirinya jahil kerana sangkanya bahawa ia yang mengetahui, seperti i'tikad falasifah bahawa alim itu qadim, bahawa alim ini qadim. Jadi jahil ialah namanya mendapat atas bersalahan sifatnya pada wakil. Itu mana jahil, kerana dia dapat maklumat bersalahan dengan kejadian yang sebenar. Kejadian yang sebenar, hujan tidak turun petang semalam. Tapi kita menyalahi yang sebenar, kita kata hujan turun. Itu dia panggil menyalahi yang sebenar. Itu panggil jahil. Dia tak belajar ke? Menyalahi yang sebenar lah. Tak jadi benar. Itulah. Inilah banyak lagi perkara yang mana kita tak mendapati benda yang sebenar. Itu dinamakan jahil. Dan dinamakan dia dengan demikian itu kerana bersusunnya daripada dua jahil. Dinama jahil murakkab tu kerana tersusun dengan dua jahil. Mana susun dengan dua kejahilan. Itu dinamakan jahil murakkab dengan barang yang pada wakil. Jadi dua. Realiti dengan kejahilan tu di dua yang menyalahi. Dua kejadian tu wakil. Bagaimana? Kedua jahilnya dengan bahawasanya dirinya jahil. Kerana sangkanya bahawa ia yang mengetahui. Pertama, jahil empunyanya dengan barang yang pada wakil. Pertama, jahil dengan benda yang wakil. Dia tak tahu benda sebenar. Dia tak tahu benda yang sebenar. Benda yang sebenar macam lain, dia faham macam lain. Benda yang sebenar, benda yang sebenar perkara yang lain, tapi dia faham yang lain. Ambil contoh. Contoh perkara yang sebenar. Nak cerita tentang apa ni? Kata-kata zuhur, solat zuhur. Kita akan solat zuhur bila gelincir matahari. Itu yang sebenar. Yang tak sebenar, solat zuhur belum gelincir matahari.
Tu mana orang yang tak tahu, orang yang mu'allaf ke, dia baru masuk Islam, dia tak tahu. Salat waktu zuhur dia tak tahu, kata salat waktu zuhur tu gelincir matahari. Pukul 12 dia solat dah zuhur. Tu mana dia tak tahu. Tu maknanya jahil. Satu. Yang kedua pula, dengan bahawasanya dirinya jahil kerana sangka bahawasanya ia yang mengetahui. Dan pula dia jahil, kata diri dia jahil. Ni ada. Orang yang teruk ni ada. Jahil kata diri jahil. Tak tahu kata dirinya tak tahu. Ni teruk. Duk rasa diri pandai. Ni teruk. Seperti i'tiqad falasifah, seperti orang ahli falsafah. Dia i'tiqad kata alam ini qadim. Dia kata dunia ni qadim. Masya Allah. Dunia ni hadis. Dunia ni hadis. Dunia ni baru, bukan qadim. Qadim ni azali. Dia kata dunia ni azali. Bukan, dunia ni baru. Kejap lagi bila nak kiamat, Allah gulung habis dunia ni. Dia baru. Allah gulung habis. Tak ada. Dan pada masa tu berlakulah kiamat. Ini benda yang i'tiqad orang falsafah. Orang falsafah ni dia panggil pengajian, dia panggil syu'batul falsafah. Kalau kita belajar di universiti universiti dia panggil kuliah adab wal ulum insaniyah. Kalau di Maghribi, fakulti sastra dan ilmu insan, ilmu kemanusiaan. Fakulti sastra dan ilmu kemanusiaan. Di fakulti sastra ni dia ada semua. Ada bahasa Arab, ada pengajian Islam, ada bahasa Perancis, ada bahasa Jerman, ada bahasa Sepanyol, ada bahasa Portugal, ada bahasa Hebrew, bahasa Israel ada, dan falsafah. Falsafah. Dan pelajar-pelajar yang belajar falsafah ni, dia tak mementingkan zahir, dia tak mementingkan zahir. Maksudnya pakaian dia kotor, tak gosok, dia tak ambil berat tentang pakaian. Dan selalu buku banyak, bawa buku banyak-banyak. Dan buku dia ni banyak teori. Teori Karl Marx, teori Lenin, Stalin, Mao Zedong, Cina, Pinochet, Chile, dia guna banyak. Dia mikir. Tu dia panggil falsafah. Dia mikir macam mana, macam mana. Dan dia tak percaya adanya syaitan. Dia tak percaya kata adanya syaitan sebab tak nampak, tak boleh nak rasa ada duk mana. Tu. Tak percaya juga kata ada Tuhan. Sebab tak nampak. Inilah dia panggil falsafah. Ahli falsafah ni dia i'tiqad kata alam ini qadim, alam ni azali. Itulah jahil. Jahil dia tu di mana? Satu, tak betul dengan yang sebenar. Alam ni baru, dia kata qadim, dia kata azali. Tu tak betul dengan sebenar. Yang kedua, ia jahil, tak tahu kata diri dia tak tahu. Ni tak tahu kata diri tak tahu, ni teruk deh. Allah. Tu masa diri pandai. Rupa-rupanya dia tak tahu kata diri dia tak tahu. Itulah. Sebab tu Syekh Alawi kata musuh kita sebenar ialah kejahilan kita. Tu musuh kita. Itulah musuh kita, kejahilan kita. Kejahilan kita tu musuh kita. Kita belajar pandai, hilanglah musuh, tak ada lah musuh. Itulah kata Syekh Alawi, musuh kita, kejahilan kita. Bila jahil ni, kita tak tahu. Yang teruknya jahil tak tahu kata jahil. Duk bahasa pandai dia. Inilah. Baik, tengok kita. Dan yang kedua daripada perkara
yang keluar daripada pengetahuan itu syak, iaitu mendapatkan tiap-tiap daripada dua ternafi itu atas bersamaan. Syak ni, syak dia dimelayukan bahasa, saya syak dimelayukan bahasa Arab asyak, bahasa Arab asyak, syak. Kalau sengka ni kurang sikit, syak ni dia berat balik jadi. Saya sok kata dua orang pencuri masuk rumah saya pukul 3 pagi. Saya syok. Mana memang anda berat balik berlaku, benda tu berlaku. Saya syok. Berat balik betul. Berat balik betul. Saya syok kata dua orang pencuri masuk rumah saya jam 3 pagi. Saya syok. Jadi berat balik berlaku. Syok. Ni kalau syak memang berat balik berlaku. Kalau sengka, terjemahan bahasa Melayu sengka nak. Saya sengka dia tak berat. Sengka ni macam kita ringan sikit. Saya sengka dua orang pencuri masuk rumah saya pukul 2 pagi. Ataupun saya sengka saya agak jadi ringan. Boleh jadi pencuri tak masuk pukul 3 pagi. Ya ringan. Tapi kalau syok ni memang syok. Saya syok dia lah yang buat. Memang tak ada orang lain dah. Pukul 3 pagi bawa kapok. Dia dah yang tebang pokok kini saya. Tak ada orang lain tebang. Dia yang pukul 3 pagi dia bawa kapok. Saya syok. Tu berat balik jadi. Memang jadi. Ini. Baik. Dan yang ketiga, zon, sengka. Sengka. Iaitu berat pada hatinya itu mengetahui, dan ringan pada hatinya tiada mengetahui. Ni zon. Zon ni mana berat pada hatinya itu mengetahui. Zon. Ni bau sengka. Zon ni terjemah pada sengka. Kalau syak ni dia jadi sama-sama kuat. Ya. Tak pun tak kuat. Kalau zon ni ia lebih kepada mengetahui. Dan ringan pada hatinya tiada mengetahui. Saya sengka. Yang kita ada terjemah je sengka tu rasa ni zon ni lah zon. Saya sengka. Saya sengka dia tak datang. Tapi datang. Makna dia berat pada hati itu mengetahui. Berat pada mengetahui, mana berat pada tahu daripada tak tahu. Kalau syak tadi dua-dua tu sama berat ada. Kalau zon ni berat pada hatinya itu mengetahui, dan ringan pada hatinya tiada mengetahui. Ini sengka ni lah. Kita terjemah sengka. Saya sengka dia kahwin dengan orang Cina, tapi rupa-rupanya ada dia kahwin dengan orang India. Itu sengka. Sengka. Maka dia berat balik mengetahui. Berat balik betul daripada tidak betul. Itu dipanggil zon. Dan yang keempat, waham. Waham iaitu ringan pada hatinya pada mengetahui, dan berat pada hatinya tiada mengetahui. Ringan pada hatinya pada mengetahui. Waham ni dia lebih berat kepada ringan hati mengetahui, mana kurang mengetahui, dan berat pada hatinya tiada mengetahui. Mana hati dia tu lebih kepada tak tahu daripada tahu. Itu panggil waham. Waham lebih pada tak tahu. Anda
Maka orang yang bersifat dengan salah suatu daripada 4 perkara ini, orang yang bersifat dengan salah sesuatu daripada 4 perkara ini, orang yang bersifat dengan 4 perkara ini, tiada bagi mereka tu iman. Artinya, jikalau adalah ia i'tikad akan Allah dan akan Rasulnya dengan jahil, atau dengan syak, atau dengan zan, atau dengan waham, maka orang itu kafir. Masya Allah. Manakala orang tu jahil tentang Allah, tak tahu tentang Allah, tak tahu Tuhan ada anak ke, Tuhan berada di mana, Tuhan bersifat dengan sifat mana, tak tahu, jahil. Ni kafir. Jadi kafir ni. Allah. Tak tahu tentang Tuhan langsung, tak tahu tentang Tuhan langsung. Duk makan rezeki bukan main, makan buah kini, buah macam, tak kenal Tuhan. Teruk orang ni. Tak kenal Tuhan langsung. Pagi-pagi makan nasi lemak, tambah roti canai. Tak kenal Tuhan, tak kenal orang yang memberi rezeki. Ini kafir. Kata Syekh Daud kata kafir. Dan begitu juga yang syok. Tuhan ni duk ragu-ragu, ada ke tak ada, sama berat. Ada ke, duk syok. Ada ke Tuhan? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Belah pagi, Tuhan ada. Petang, Tuhan tak ada. Syok. Tak boleh kafir, jadi kafir. Tak boleh. Jadi kafir. Dan pula, atau dengan zan, sengko kata Tuhan ada. Ya, zan ia berat balik tahu dengan tak tahu. Ia berat balik tahu. Mana ia berat balik kata Allah tu ada. Tak boleh kalau kita sengko macam tu. Sekadar ada sengko Tuhan ni ada ni, barangkali ada Tuhan ni. Kalau tak ada Tuhan, macam mana wakil ni nak bunga tak? Pentadbiran Tuhan ni, Tuhan kena ada. Tak boleh kalau kita pegang macam tu. Tak boleh. Dia panggil zon, seka, tak boleh. Dia kena yakin Allah ada. Atau dengan waham. Waham berat balik, tak ada. Ada waham. Tak waham. Tak ada Tuhan ni. Biasalah orang muda jadi tua. Bila tua mati. Tak perlu Tuhan. Benda ni benda yang natural, benda yang asal semula jadi. Duduk dalam perut lahir. Bila lahirnya besar lama-lama, hanya tua. Dia tuanya jatuhlah gigi, tak ada gigi. Lepas tu dia tua lagi, bawa kubur lah. Biasalah. Tak boleh kita pegang lagu tu. Tak boleh. Kita kena pegang yakin Allah ada. Allahu Akbar. Allah ada. Allah ada. Pak perkara ni tak boleh nak pegang Tuhan. Jahil tak boleh dengan Tuhan. Sama berat syak, ada ke tak ada Tuhan, tak boleh. Tak boleh pakai. Zan, sengka kata Tuhan ada, tapi satu ketika tak ada pula Tuhan, tak boleh pakai. Waham, Tuhan ni tak ada ni, tak boleh pakai. Maka kita kena yakin Allah itu ada. Kena yakin Allah ada. Allah ada, tak ada, tak boleh jadi Tuhan tak ada, tak boleh jadi. 100%, 110% Allah ada. Ni konsep kita ilmu usuluddin. Allah. Macam mana kalau kita tak yakin dengan Tuhan? Macam mana kita nak beribadat kepada Allah? Saya tengok ada seorang cikgu. Cikgu ni dia tak nak ceritalah, dia bukan Malaysia, orang lain. Bukan Malaysia lah, negara lain. Dia
seorang cikgu, orang Islam, tapi dia mungkin dah asas tak ada. Dia selalulah kalau bulan Ramadan dia tanya orang, kamu puasa dapat apa? Kamu duk puasa dapat apa? Mana yang kamu dapat? Allah. Jadi seolah tak yakin dengan pemberian Allah. Allah bagi ganjaran puasa. Seolah tak yakin. Itu kita kena yakin. Baik, adapun tengok pula adapun orang taklid, yakni i'tikad kepada Allah dan Rasul itu semata-mata ikut perkataan orang jiwa, maka ikut itu tiada dalil padanya, padahal jazam ia akan taklidnya itu, maka bersalahan ulama pada sah imannya. Maka kata setengah kafir ia iaitu dhaif, dan kata setengah mukmin iaitu yang mu'tamad. Adapun orang yang taklid ni orang yang ikut orang, itu terpanggil taklid. Yang ikut orang, dia ikut tu, dia i'tikad kepada Allah dan Rasul itu semata-mata ikut perkataan orang jiwa. Orang kata Allah ada, dia pun ikut Allah ada. Dia ikut orang. Orang kata Allah kuasa di atas segala-gala, dia pun Allah kuasa di atas segala-gala. Dia tak belajar, dia tak usaha untuk mengetahui dak. Ikut gitu je. Dak ikut pak turuk. Pak turuk, duk turuk gitu, duk turuk. Bagaimana akidah dia? Boleh pakar ke dengan akidah dia? Boleh pakar ke dengan akidah dia ni? Duk turuk orang yang ni tak belajar malah rumah dekat masjid pun tak mari. Kalau konsert jauh dengan masjid pergi lagi. Tak? Macam mana? Akidah boleh pakar ke tak? Sekadar pak turuk orang. Orang kata Tuhan ada. Oh, Tuhan ada. Itu dia kata bersalahan. Maka ikut itu tiada dalil. Dia ikut pula tiada dalil. Ikut orang kata Allah ada. Oh ada. Tak mengetahui kata Allah ada tu dalil. Dia tak tahu, tak tahu. Allah ada tu dalil makhluk ni. Allah ada tu dalil pada Quran. Tak, dia tak tahu tu. Dia tahu kata ikut. Tuhan ada. Jadi ada. Padahal jazam akan taklidnya itu. Dan dia pegang sungguh dengan taklid. Taklid kata Tuhan ada tu dia pegang sungguh. Tuhan ada memang. Tuhan ada. Dia jazam sungguh, dia pegang sungguh. Tapi dalil dia tak tahu. Dia tak belajar. Dia ikut orang je. Maka bersalahan ulama pada sah imannya. Ulama khilaf pada nak mengsahkan iman dia sah ke tak, kau tak sah. Mana ulama berbeza pendapat. Maka kata setengah kafir iaitu dhaif. Kata setengah orang macam ni jadi kafir juga. Tapi pendapat ni dhaif, pendapat ni lemah, pendapat ni dhaif. Dan kata setengah mukmin iaitu yang mu'tamad. Maka setengah ulama dia kata masih jadi orang mukmin lagi. Yang ini pendapat ni mu'tamad, pendapat ni boleh dipegang. Mana tak akidah dia tak apa, sekadar mana dia ikut betul-betul jazam, dia pegang sungguh-sungguh. Tuhan ada walaupun dia tak tahu dalil, dia pegang Tuhan ada, masih jadi mukmin. Ini pendapat yang mu'tamad. Ada pun pendapat lain dia kata kafir, tapi pendapat yang dhaif. Ini pendapat yang kuat, mengatakan dia masih jadi mukmin sebab di atas jazam dia, pegangan dia kata Tuhan tu ada, jazam teguh, konkret, tegak dia tu, dikira mukmin juga. Dikira mukmin juga. Dan adakah berdosa ia atau tiada?
maka iaitu baginya tafsir lagi akan datang sebut insya-Allah. Dia berdosa ataupun tidak? Dia berdosa ke? Adakah dia berdosa? Dia ada jadi pok turuk ni sekadar kata Allah ada. Dia pegang sungguh Allah ada. Dia tak tahu dalil Tuhan ada bagaimana. Adakah dia dosa orang macam ni? Dosa tak? Tu ulama membahaskan, mengkaji. Tapi kata Syekh Daud, dia kata nanti, dia kata dia akan sebut akan datang. Dia tak sebut lagi di sini. Dia kata insya-Allah lagi akan datang, sebutnya insya-Allah, maka lagi akan datang dia akan bincang. Dan ketahui olehmu bahawa sebab mendatang dapat ilmu yang baharu itu 3 perkara. Mana ketahui olehmu, ni mana dia tuju ketahui olehmu ni kepada kita-kita ni lah, orang yang belajar. Dia kata ketahui olehmu sebab mendatangkan dapat ilmu yang baharu itu 3 perkara. Sebab yang mendatangkan ilmu itu adalah 3 perkara. Yang pertama, khabar yang sadiq, iaitu khabar Allah Ta'ala dan khabar Rasul dan khabar mutawatir, sekira-sekira sampai bilangan yang banyak, yang tiada tasawur pada akal muwafaqah, oleh maka itu atas dusta. Maknanya untuk kita mengetahui ilmu ada 3 cara. Untuk kita mengetahui ilmu ni ada 3 cara. Jadi 3 cara tadi, yang pertama khabar yang sadiq, berita yang benar. Ni kita boleh pakai ilmu yang dapat itu melalui berita yang benar. Berita dari mana? TV3 ke? TV1 ke? Tak, berita dari Allah. Khabar Allah tu Al-Quran. Ni ni boleh pegang. Kalau daripada Quran, dia panggil khabar sadiq, berita yang benar, iaitu khabar Allah. Allah cerita kepada kita. Allah cerita wa aqimus salata wa atuz zakah, hendaklah kamu mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Maka wajib sembahyang dan wajib mengeluarkan zakat. Berita ini memang benar. Berita dari Allah, tak ada siapa komen. No comment at all. Tak ada kau dari Allah, tak ada. Siapa ulama mana pun tak berani. Kalau kalamullah, perkataan Allah, tak ada. Kalau dulu dia panggil di triple IT, di UIA dulu dia panggil triple IT. Dia panggil Islamic Thought and Civilization. Ada satu jabatan di UIA zaman dulu tu, dia panggil Institusi Pemikiran Islam. Jadi tokoh-tokoh pemikiran, Najib Alatas, Najib Alatas, pemikiran dia akan kaji pemikiran. Dan hebatnya, nak kata hebat ke tak ni, nak kaji semula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kaji hadis semula. Kan Rasulullah manusia biasa seperti kita. Seperti kita. Rasulullah makan minum seperti kita. Tentu buat salah Rasulullah. Maka hadis Rasulullah kena kaji semula. Allahu akbar. Masya Allah, angkuh sungguhlah. Itulah tuan-tuan, tu tuan guru dia dari Amerika. Dia ada Amerika, dia panggil Mahad Fikr Islami, Institut Pemikiran Islam. Dia nak tengok semula, dia nak kaji semula, benar-benar yang dia nak kaji. Ini tuan-tuan, Allah. Tapi khabar Allah,
Quran tak ada siapa berani. Nah. Tak ada siapa nak kaji semula. Allah tak berani. Tak ada. Itulah berita daripada Allah, khabar Allah, berita daripada Allah, no comment, terima belaka. Nah, tak ada. Kita dengar dulu pun Qasim Ahmad dulu pun, nah, arwah Qasim Ahmad tak terima hadis Quran ya cukup. Sedangkan nak faham Quran tu dengan hadis. Nah, Quran ni dia umum, general. Banyak kita faham Quran tu dengan hadis Nabi yang akan menerangkan Al-Quran. Nah, kita tinggal hadis kita tak faham lah Quran. Nah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ada dulu ya timbul isu sentuh Quran. Maksud sentuh Quran di sini la yamassu ilal mutahharun. Jangan sentuh Quran kecuali yang bertaharah, yang bersih. Orang balik Amerika dia tafsir, dia kata orang yang junub tak boleh pegang Quran. Taharah di sini bukan wudu, junub, orang dalam junub. Masya Allah. Orang tak boleh pegang Quran tu orang dalam junub, tak mandi junub, tak mandi wajib, tak ada sembahyang, tak apa, boleh pegang. Astagfirullah. Banyak isu-isu di UAE dulu teruk kalau datang daripada Amerika. Tapi itulah banyak orang nak pergi buat PhD Amerika. Pergi buat PhD Amerika sebab senang, senang. Di sana maju dah pergi. Orang yang mengajar tu orang orientalis. Orientalis ni yang panggil orang mustasyrik. Orang mustasyrik ni orang yang bukan Islam tapi dia tahu tentang Islam. Dia hafal Quran macam di Bonn, di Bonn di Jerman tu. Nah. Seorang pakar Quran, hafal Quran, pandai tapi tak masuk Islam. Nah. Tak dapat hidayah. Quran duk dalam dada tak dapat. Kerana dia tujuan hafal Quran tu nak menyelewengkan orang Islam. Oh, Masya Allah, begitu sekali orang-orang barat ni. Dia sanggup hafal Quran, nak menyeleweng. Ada seorang Sudan pergi buat PhD di Amerika. Dia suruh tulis tentang Nabi Muhammad ni nafsu kuat dia. Kahwin siapa 13-14 orang. Nah. Ini terbukti nafsu kuat. Tulis tajuk ni. Orang Sudan tu tak bayarlah, tak boleh PhD pun tak apalah, duk tulis tentang Rasulullah, keinginan nafsu tinggi. Kita tulis hak tu boleh PhD, balik hidup kerja, orang duk baca tesis kita duk lanak. Bukan dia. Dah tak payahlah, baliklah, dia kata. Tak sanggup nak tulis. Balik, tak sanggup. Allah teruk. Betul orang-orang macam inilah yang orang kita pergi belajar. Kita belajar usuluddin. Nah, guru bukan orang Islam. Tu kelik mula habis. Macam-macam bunyi isu. Allah, sebab tu Brunei bagus sungguh. Brunei tak macam Malaysia. Brunei ni dia kalau nak belajar agama, di Eropah tak. Dia akan hantar ke Mesir, buatlah PhD di Mesir, buatlah PhD di Jordan, buatlah PhD di Morocco. Jangan pergi barat, jangan. Kalau sains, gilah di barat. Sains, nak belajar ilmu kemanusiaan, gilah di barat. Kalau agama, tak, dia tak akan hantar sama sekali. Nah, buat menyusah hukum pelik-pelik. Brunei kecil, negara kecil pula. Pening. Jadi itulah tuan-tuan, pagi ni nampaknya kita setakat ni lah dulu. Nah, itulah berita yang sebenar adalah dari Allah, Al-Quran, khabar Allah. Bila Allah cerita ni, kita terima segala-gala. Siapa no comment Allah dan Al-Quran. Dengan itu pagi ni kita akhir setakat ni lah dulu. Kita sama-sama membaca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma warzuqna al-uluma an-nafi'ah. Allahumma arzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'al husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik.
Wassallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.